Begitu berat tanggungjawab yang dipikul oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan beribu-ribu jemaah Betul, yang betul. bakal sampai ke Tanah Suci Mekah. Kita kongsikan tadi kronologi berkaitan dengan bermulanya pandemik, bagaimana prosedur yang diperlukan, SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menerima jemaah-jemaah haji maupun umrah. Jadi Alhamdulillah pada hari Ahad merupakan hari pertama mereka dapat bersolat di sana, menunaikan ibadah dengan kapasiti penuh yang ditetapkan sama ada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama dengan seorang Presiden Persatuan Agensi yang mana kita kenalkan sahaja terus, Datuk Seri Razali Muhammad Syam merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji iaitu PAPUH. Dan juga kita bersama dengan siapa lagi kalau bukan mereka ataupun individu yang membawa mereka ini merupakan tim Malaysia yang pertama menjejakkan kaki di Mekah, Ashraf Muslim. Kami hormat kepada kedua-dua individu ini. Assalamualaikum diucapkan kepada kedua gentleman kita. Apa khabar di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ashraf, sekarang kalau boleh berikan kita sedikit update ya. Anda sedang berada di mana sekarang? Okey, sekarang saya berada di Masjidil Haram. Sedang menunggu waktu solat subuh berjemaah. Dan Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama. Tadi baru saya selesaikan ibadah umrah tadi. Dan subuh pertama di Masjidil Haram ni selepas 2 tahun masjid ini terpaksa mengikut SOP ataupun kena lockdown. Dan Alhamdulillah bila saya tengok kat sini hari ini semuanya dapat solat, tidak ada penjarakan sosial. Itu yang saya rasakan lebih seronok lah. Yelah, kita sempat juga melihat kepada perkongsian Instastory. Ashraf dah kongsikan, Imam dah mula sebut rapatkan saf, luruskan saf dan juga betulkan saf. Itu adalah momen yang pastinya memberikan impak juga ya bagi jemaah-jemaah di sana. Kita berbalik kepada Datuk Seri. Datuk Seri, mungkin boleh kongsikan persiapan yang boleh dilakukan oleh jemaah-jemaah yang ingin menunaikan umrah selepas ini. Kerana kita melihat kepada kes harian yang cukup rendah di Arab Saudi dan dikirakan pembukaan ataupun pemansuhan SOP ini berlanjutan dengan agak lama, insya-Allah kita harapkan begitu. Jadi apa persiapan yang paling utama yang boleh dilakukan oleh jemaah-jemaah haji, Datuk Seri, silakan. Kurang dengar tak berapa berpecah suara. Okey, pelan-pelan kayu, pelan-pelan kayu Pelan-pelan, Anis. tak apa. Persiapan, harapnya dengar ya, persiapan bagi jemaah haji yang boleh dilakukan, yang paling penting sekali untuk kita lakukan sebagai mereka yang nak pergi ke sana nanti. Okey, persiapan yang paling penting kalau ingin melakukan umrah pada masa kini, pertama sekali kita mesti ada buat swab test 72 jam sebelum bertolak, yang itu. Dan lepas tu kita kena pastikan juga SOP yang di Saudi kita kena sedia, tetapi sekarang dah dilonggarkan. Jemaah yang kita perjalanan sekarang ni kita dah boleh bersama-sama, cuma kita kena pakai yang tekan mask dan sebagainya lah. Jadi persiapan ni kalau kita dari sini kita kena pastikan vaksin kita dah ambil. Kalau yang Sinovac tu kenalah pakai ni booster dan sebagainya. Jadi the basic sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia dari segi SOP kita sama di Saudi juga. Okey. Tapi untuk suntikan penggalak ataupun booster ini hanya untuk mereka yang mendapat Sinovac di Malaysia ya. Dan boosternya kalau tak salah dia harus disuntik dengan Pfizer ataupun Moderna atau AstraZeneca. Adakah ini betul? Betul. Jadi kalau kita tengok siapa yang pakai Sinovac atau Sinopharm, mereka kena pakai booster. Jadi kita pun bersyukur Kementerian Kesihatan telah juga memberi pelonggaran kepada mereka yang tak buat umrah. Mereka boleh daftar dengan MySejahtera untuk buat vaksin suntikan. Cuma kita minta mungkin giliran tu lambat. Tapi kalau kementerian boleh bagi privatize kan, kalau ada syarikat swasta ke klinik yang boleh buat, kerana jemaah yang nak bertolak yang sanggup bayar boleh pergi buat vaksin dan bertolak. Kerana kalau giliran mula bulan depan mungkin sebulan cepat atau 2 bulan. Jadi kita minta kelonggaran itu dah bagus dibagi oleh Kementerian Kesihatan, tapi kita minta dipermudahkan lagi. Kemudian sampai siapa nak pergi cepat, pergilah di swasta untuk mendapatkan itu. Sebelum kita kembali ke Ashraf Muslim, mungkin saya nak tanya tentang kuarantin ya untuk jemaah Malaysia yang ke sana dan kembali. Adakah kita perlu menjalani kuarantin juga?
Ya, kalau kita tengok kuarantin dia kata balik mesti 7 hari sekarang. Dah kurang daripada 14 hari. Jadi itu pun satu pelonggaran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga perjalanan ini dimudahkan kan dari setiap genap aspek. Okey Ashraf, kita nak tahu juga kabarnya Ashraf perjalanannya dari Madinah ke Mekah, dan kita tengok apa yang Ashraf sempat update di media sosial lah. Itu sahaja kan kita dapat berhubung dengan Ashraf, melihat kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan, melawat masjid dan sebagainya, melakukan aktiviti sedekah juga di kawasan itu. Ada yang kawasan dibenarkan untuk buka pelitup muka, ada kawasan yang wajib memakai pelitup muka kan? Mungkin Ashraf boleh kongsikan apa yang menarik sepanjang perjalanan Ashraf? Dari Madinah sampai ke Mekah. Silakan. Okey, dari segi SOP yang memakai mask ni atau pelitup muka ni perlu dilakukan di dalam masjid. Kalau di luar tidak ada masalah kalau tak pakai. So di macam tempat yang bertutup ataupun beraircon diwajibkan memakai masjid. Kalau di dalam Masjidil Haram sendiri pun nak kena masuk ni ada dua perkara yang perlu wajib kena dia akan check lah. Pertama dia akan tengok dalam apps macam kita punya apps Tawakalna tu ya. iaitu nama Tawakalna. So kat situ setiap orang yang jemaah datang sini setiap waktu dia kena book untuk ibadah apa, untuk solat subuh, maghrib apa semua, solat fardu dia kena book dulu. Every day kena book. So kalau macam umrah pun dia kena book juga. So bila dia dah register dalam apps tu, barulah kita jemaah boleh pergi mengerjakan ibadah. Kalau tak ada apps dalam apps tu, memang kita tak boleh masuk dalam masjid pun tak boleh masuk. Itu pentingnya. So kedua, mask kena pakai. Saya mengharapkan ada satu lagi keajaiban lepas ni bila dia cakap penjarakan sosial dah tidak perlu ada. Hopefully lepas ni tahun sunat ada. Sebab sekarang ni tahun sunat belum ada lagi. Tidak dibenarkan lagi. So kita tidak boleh solat berjemaah di depan Kaabah, tak boleh lagi. So kalau dilihat di sini, ini semuanya, mereka semua sembahyang di atas tingkat 2. Semuanya dalam keadaan ni. Dapat lihat Semuanya berpelitup muka. Hmm. Jadi saya difahamkan kalau kita pergi umrah ni kadang-kadang bila kita ada masa kita nak lakukan lagi dan lagi dan lagi, kita nak maksimalkan masa kita kan, Encik Ashraf. Jadi sekarang saya difahamkan kita boleh lakukan sekali saja. Okey, untuk macam saya ni kena boleh buat umrah untuk sekali saja. Itu pun dah alhamdulillah sangat-sangat kan. So jadi bila kepada siapa yang dapat peluang untuk mengerjakan umrah, kena betul-betul fokus, kena betul-betul buat sehabis baiklah untuk setiap kali umrah tu. Okey. Kalau mungkin boleh kongsikan juga aktiviti luar daripada masjid itu, apa lagi yang dilakukan oleh Ashraf dan juga tim? Saya memang kalau datang sini akan buat aktiviti, contohnya buat bersedekah apa semua kan. Kita punya kawan-kawan macam mana kita nak agihkan makanan, dan ramai juga daripada rakan-rakan saya yang ingin menyumbang untuk menyalurkan sumbangan bagi agihan makanan ataupun apa sajalah untuk bersedekah di sini. Jadi itu tanggungjawab saya lah bila saya dekat sini. Itu yang saya buat, aktiviti mengagikan makanan bagi orang-orang yang daif. Ada kawasan-kawasan tempat di Mekah ni ataupun di Madinah ni ada kawasan-kawasan yang daif. Jadi kita perlukan makan. Nampak macam itu, tapi sebenarnya dia orang hidup yang dalam keadaan daif. Okey, kita ucapkan yang terbaik buat Ashraf Muslim yang sedang berada di sana sekarang. Semoga umrah anda mabrur semabrur-mabrur. Amin, amin insya-Allah. Terima kasih Ashraf. Dan mungkin satu soalan kepada Datuk Seri Razali ya. Dinyatakan di sini Arab Saudi telah pun membenarkan 250,000 jemaah domestiknya untuk beribadah. Tapi adakah Malaysia diberi orang kata peruntukan rasmi? Is there an official word yang kita dibenarkan untuk mengerjakan umrah di Arab Saudi? Ya, untuk makluman kita di Malaysia ni memang dah dibenarkan daripada dulu lagi, daripada masa PKP lagi pun memang dibenarkan untuk buat umrah. Itu kelebihan Malaysia. Dia tiada limit yang tiada had, cuma masa tu kita tak boleh pergi kerana kita kena mendapat kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri atau Immigration, itu My Travel Pass. Jadi segi keistimewaan orang Malaysia ni, kita adalah mula-mula dua negara Islam yang dibenarkan pergi sana tanpa had. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bunga yang diberi. Jadi terima kasih Baik, di atas terima kasih khidmat banyak-banyak. terima kasih kepada khidmat Datuk Seri dan insya-Allah kita rakyat Malaysia dapat berkumpul di Mekah dan Madinah semula untuk mengerjakan umrah. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih juga kepada Encik Ashraf Muslim kita. Teruslah ibadah anda. Amin. InsyaAllah semoga dipermudahkan dari setiap sudut. Sesiapa yang nak pergi umrah nanti, pastikan persiapan rapi dijalankan kan. Pastinya agensi anda semua dah siapkan ngam-ngam cantik-cantik semua untuk anda semua. InsyaAllah kita harapkan ibadah ini diterima Allah SWT. Amin. InsyaAllah.